besar yang berlaku di bulan Ramadan al-Mubarak ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah peristiwa besar, yaitu peperangan Badar yang kita panggil dengan Badar Al-Kubra. Di peperangan Badar ini berlaku di antara orang musyrikin dengan orang-orang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW pada asalnya ingin hanya menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Kafilah dagangan ini maknanya mereka membawa barang-barang dagangan yang antara lain barang-barang itu kepunyaan orang-orang Islam yang ditinggalkan apabila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Harta orang Islam yang banyak itu dikatakan dibawa oleh rombongan kafilah Abu Sufyan untuk diniaga dijual, dan mereka mendapat hasil yang lumayan. Jadi Nabi SAW bersama dengan para sahabat asalnya hanya ingin menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan untuk mengambil segala hasil jualan perdagangan mereka itu. Dan kalaulah orang Islam dapat menyekat dan merampas harta itu, maka kekuatan ekonomi untuk orang Islam yang berada di Madinah agak baik. Namun begitu, apa yang dirancang oleh Nabi Muhammad SAW dapat dihidu oleh Abu Sufyan, lalu menghantar wakil untuk memberitahu kepada pembesar Quraisy. Lalu pembesar Quraisy bersiap sedia dengan angkatan perang datang menuju ke Badar untuk menyekat kemarahan ataupun kumpulan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kumpulan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kumpulan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ini bukanlah kumpulan yang bersiap sedia dengan peralatan perang. Tidak mempunyai peralatan perang yang lengkap, hanya persediaan untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Seramai 313 orang yang ada, mengatakan sejarah mengatakan 317 orang tidak lengkap dengan senjata. Sehingga dalam doa Nabi menyebut bagaimana keadaan tentera Islam. Allahumma innahum fatun fahmilhum, Allahumma innahum urratun fakhshuhum, wa innahum jiya'un fashbahum. Ya Allah, mereka ini tidak berbaju, ya Allah, berilah mereka pakaian. Mereka ini tidak berkasut, ya Allah, berilah mereka kasut. Mereka ini lapar, ya Allah, berilah mereka kenyang. Itulah keadaan orang Islam, keadaan tentera Islam yang terpaksa berhadapan dengan orang musyrikin Mekah yang datang dengan lengkap senjata seramai 1,000 orang. Lengkap dengan senjata seramai 1,000 orang. Tentera Islam yang Nabi sebut dalam doa dia tidak berbaju. Tentera Islam dalam doa Nabi memperlihatkan bahawa tidak berkasut, berjalan di padang pasir, memijak batu-batu yang tajam berdarah, ada yang berdarah kakinya, dan mereka dalam keadaan berlapar kerana bulan Ramadan. Tentera Islam yang tidak lengkap dengan senjata, tidak ada baju besi, tidak ada kuda yang cukup, tidak ada kenderaan yang cukup, alat memanah yang cukup, sehingga ada di antara para sahabat Nabi yang hanya membawa pelepah tangan menuju untuk berhadapan dengan tentera musyrikin Mekah. Sedangkan musyrikin Mekah lengkap dengan persediaan perang.
berlaku dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kemudian apabila Nabi SAW mendapat tahu bahawa kelengkapan peperangan yang di sebelah pihak musyrikin, jadi Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, bertanya kepada wakil daripada Muhajirin. Sebab orang Muhajirin, maknanya orang Muhajirin ini ialah orang-orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Mereka datang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan sekarang ini bersama dengan Nabi di Madinah, dan mereka bersama dengan kumpulan Nabi. Yang akan mereka hadapi ini ialah orang-orang kafir musyrikin Mekah. Muhajirin ini daripada Mekah, yang akan dihadapi oleh musyrikin Mekah. Maknanya mereka akan berhadapan dengan orang-orang Mekah. Mereka akan berhadapan dengan kaum keluarga mereka. Sebab itu peperangan Badar ini bukan peperangan di antara orang Arab dengan orang Itali, orang Arab dengan orang Cina, orang Arab dengan orang India, orang Arab dengan orang Perancis, kan? Orang Arab dengan orang Rom, kan? Orang Arab dengan orang Arab. Muhajirin akan berhadapan dengan orang Arab, dan orang Arab itu juga adalah orang Mekah. Muhajirin orang Mekah. Mereka akan berhadapan dengan saudara mereka. Mereka akan berhadapan dengan bapa saudara mereka. Mereka akan berhadapan dengan sahabat mereka, jiran mereka. Mereka akan berhadapan dengan kawan-kawan mereka sewaktu di Mekah. Bayangkan, sebangsa, satu keturunan, satu darah, cuma berlainan agama. Bagaimana perasaan mereka Allah Subhanahu wa taala uji. Maknanya Allah Subhanahu wa taala uji tentera Islam ini dengan kelengkapan yang tidak cukup, dengan pakaian yang tidak ada, dengan kasut yang tidak ada, dengan lapar. Kemudian dia diuji dengan hati dan perasaan. Bagaimana nak berhadapan dengan kaum keluarga bila berperang ni, sama ada dibunuh ataupun terbunuh. Bangun wakil daripada Muhajirin, Miqdad al-Aswad. Bila Rasulullah tanya wakil daripada Muhajirin bagaimana, bangun wakil daripada Muhajirin, la naqulu kama qala bani Israil li Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Berkata wakil ini, dikata, kami tidak berkata la naqulu kama qala bani Israil li Musa. Kami tidak berkata seumpama kata-kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Sebab pernah Nabi Musa mengajak orang-orang Bani Israel masuk ke bumi Palestin dan bebaskan bumi Palestin. Apa kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu Musa bersama Tuhan kamu berperang, kami nak duduk di sini. Dia tak mau ikut Nabi Musa. Dia tak mau ikut arahan Nabi Musa supaya membebaskan bumi Palestin. Maka mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sesatkan mereka di padang pasir selama lebih kurang 40 tahun. Dan kemudian generasi ini hapus dan bangun generasi yang baru. Bangun generasi baru. Kemudian barulah generasi ini dapat membebaskan bumi Palestin di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. La naqulu qala bani Israil li Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Mereka, kami tidak berkata seumpama Bani Musa berkata kepada Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah Musa bersama Tuhan kamu berperang dan kami nak duduk di sini saja. Walakin naqul, dia kata, tetapi kami berkata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu bersama Tuhan kamu berperang dan kami akan turut sama-sama berperang. Itu pengakuan orang Muhajirin. Walaupun yang akan dihadapi itu ialah kaum keluarga mereka, sahabat mereka. Yang akan mereka hadapi itu bapa saudara, abang mereka, jiran mereka, kawan-kawan mereka. Tapi mereka bersedia untuk berhadapan kerana bertemu di antara hak dan batil, bertemu di antara kufur dan Islam.
Lalu Nabi SAW bertanya lagi kepada orang Ansar, bagaimana orang Ansar? Bersediakah dengan kelengkapan yang tidak cukup, peralatan yang tidak cukup, dalam keadaan kelemahan badan, berpuasa dan sebagainya. Bangun Sa'ad bin Mu'az mengatakan bahawa mereka telah pun bertaat setia, berjanji taat setia kepada Nabi. Apa pun berlaku mereka akan mempertahankan Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan bahawa mereka biasa dengan peperangan. Arah saja mereka untuk berperang, mereka akan ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka biasa dengan perang. Di Madinah mereka disuruh perang. Jadi, tak ada luar biasa. Arah saja mereka akan turun. Bila Nabi SAW menerima pengakuan di antara muhajirin dan juga ansar, maka sudah bersedialah tentera Islam untuk berhadapan dengan tentera musyrikin yang lengkap dengan senjata. Walaupun mereka tidak lengkap di segi persediaan senjata, kelengkapan dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai akidah yang lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai keimanan yang lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu menyebabkan mereka lebih kental keimanan dan ketakwaan mereka. Kekuatan puasa mereka itu menyebabkan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Nabi SAW angkat doanya sehingga nampak putih di ketiak. Tinggi sungguh Nabi berdoa, dan tinggi sungguh pengharapan Nabi supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Bergantung sungguh sehingga angkat putih ketiak Nabi. Allahumma in ta'lik hadhihi al-isabatul yawm la tuqbal ba'da. Sekiranya tentera yang sedikit, bilangan yang sedikit ini kalah, nescaya tidak akan ada orang yang akan sembah kamu selepas ini. Perjuangan Nabi itu jelas dan kah. Perjuangan Nabi memang perjuangan nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW tidak berdoa, ya Allah selamatkanlah kumpulan ini, sekiranya kumpulan ini dihapuskan, niscaya anak isteri kami akan terkorban. Kenapa Nabi tidak berdoa begitu? Adakah anak isteri tidak penting? Tanah kami di Madinah akan dirampas, adakah tanah tidak penting dalam perjuangan mempertahankan hak tanah ini, hak negara ini, hak negeri ini? Ya Allah, sekali kalah kumpulan kecil ini, habislah kami semua, harta kami dirampas, adakah harta tidak penting untuk kita pertahankan? Tapi Nabi tidak berdoa untuk mempertahankan harta, mempertahankan bangsa, mempertahankan kata anak isterinya dan sebagainya. Yang Nabi sebut, kalau sekiranya yang sedikit ini, bilangan yang sedikit ini dihapuskan, kalah dalam medan pertempuran ini, tidak akan ada yang akan sembah kamu selepas ini. Nabi datang dalam keadaan nak mengabdikan diri kepada Allah, nak mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jelas doa daripada Abu Lahab. Abu Lahab berdoa apa? Ya Allah, inilah orang yang memecah belahkan silaturahim, yang memutuskan silaturahim. Dia berdoa kepada Allah, dia kata inilah orang yang memutuskan silaturahim. Dia bawa benda yang kami tidak pernah dengar sebelum ini, yang kami tidak tahu. Hapuskan dia pada pagi ini. Doa Abu Lahab itu menunjukkan perjuangan dia. Perjuangan dia mengatakan Nabi Muhammad memecah belah masyarakat, memecah belahkan bangsa. Maknanya perjuangan menegakkan bangsa ini zaman Nabi dah ada. Bawa jawapan ini pemecah belah masyarakat. Orang ini mecah belah masyarakat. Sedangkan Nabi SAW doa dia, sekiranya dihapuskan tentera yang sedikit ini, bilangan yang sedikit ini, tidak akan ada orang yang akan sembah kamu selepas. Tidak ada sebut bangsa, tidak ada sebut harta, tidak ada sebut apa. Yang pentingnya Islam itu dapat ditegakkan di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan dua golongan ini muncul. Semenjak Nabi Muhammad SAW berjuang, dan benda ini akan muncul, perjuangan ini akan muncul, dua pihak ini akan muncul sehinggalah akhir zaman, sehinggalah dunia ini siap akan muncul. Pertembungan di antara ini akan sampai bila-bila masa, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Dan ada lagi orang yang memperjuangkan soal bangsa ini. Bukan bangsa tak penting tuan-tuan.
Tapi agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting. Adakah saudara mara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Muhajirin itu tidak penting? Adakah sanak saudara jiran tetangga yang ada di Mekah itu tidak penting? Tetapi oleh kerana pertembungan di antara hak dan batil, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk bertempur dengan orang-orang muhajir, orang-orang musyrikin Mekah. Kenapa mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Kenapa mereka disiksa di bumi Mekah? Ada yang para sahabat meninggalkan kesan-kesan siksaan di jasad-jasad mereka. Kerana mereka mengatakan apa? Kerana mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kenapa mereka dihalau? Kerana apa? Orang musyrikin datang nak menyerang orang-orang Islam di bumi Madinah. Kerana mereka mengatakan Rabbunallah. Mereka tidak kacau anak isteri orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tidak ambil harta orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tidak bakar rumah orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tidak rampas harta, benda, tanah dan sebagainya. Tidak. Kenapa mereka dimusuhi? Sebab mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Yang mahunya ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Badar ini menunjukkan bahawa Islam diuji. Tentera Islam diuji dan menunjukkan bahawa tentera Islam itu kuat apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan sekiranya pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Tambahan pula kita berada di dunia akhir zaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pertamanya pemerintahan, yang pertamanya Nabi sebut dalam 5 period pemerintahan. Pertama Nabi sebut minhajum ala nubuwah. Pertama berjalan dikata manhaj ketika mana Nabi ada. Nabi ada zaman, maknanya Quran, orang rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itulah Quran. Yang kedua Nabi kata berjalan selepas Nabi tidak ada ni ala minhaju ala khulafaur rasyidin. Berjalan zaman pemerintahan khulafaur rasyidin. Seperti mana juga berlaku seperti zaman nubuwah, zaman Nabi ada. Sebab mereka ini menguasai ilmu, menguasai asbabun nuzul, asbabun nurul, memahami Quran, bahasanya cukup jelas, faham isi kandungan Quran dan sebagainya. Mereka faham seperti mana yang Rasulullah faham, dan mereka juga faham dan berjalan juga seumpama zaman Nabi Muhammad SAW. Berlaku kata ulama 4 khalifah ini, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Selepas itu Nabi SAW sebut terlepas zaman khalifah ini berlaku pemerintahan mulkan abdan. Mulkan abdan ini ialah pemerintahan yang menggigit. Menggigit maknanya pegang Quran tak berapa kuat, tuan-tuan. Genggam lain, genggam kuat, gigit. Gigit dengan gigi tak kuat. Tuan-tuan daki bukit cuba gigit, boleh. Dengan genggam. Genggam lebih kuat daripada gigit. Zaman menggigit kata Nabi. Zaman ini Islam masih lagi diletakkan sebagai perlembagaan, letakkan Al-Quran dan hadis, dasarnya semua adalah Islam. Tetapi gigit tak berapa kuat. Pelaksanaan tak berapa kuat, amalannya tak berapa kuat. Namun begitu dalam keadaan menggigit ini juga Islam berada di bawah naungan Khalifah Islam ini. Zaman yang berlaku sehingga zaman Khalifah Abbasiyah, Umayyah, Muawiyah, zaman Umayyah Abbasiyah, sehingga akhir pemerintahan Khalifah Utsman Turki, jatuh pemerintahan Khalifah ini. Dikatakan berlaku itu adalah zaman menggigit. Walaupun zaman ini zaman dikatakan menggigit, tetapi orang-orang kafir seluruh dunia tak berani nak sentuh orang Islam, tak berani nak sentuh negara-negara orang Islam. Yahudi nak masuk Palestin pun tak berani sebab ada Turki. Turki bagi amaran jangan masuk. Portugis langgar masuk Melaka sebuah negara Islam. Sebenarnya Turki hantar tentera mari, tapi tak sempat nak sampai kerana berlaku pertempuran di tengah jalan. Mana Turki mengambil ketika itu dia sebagai khalifah, maknanya sistem khilafah Islam yang masih lagi ada bisanya.
Zaman ini zaman menggigit, kata Nabi. Dan selepas itu zaman menggigit ini, jatuh Khalifah Osmaniyah Turki. Tak adalah tempat bergantung umat Islam. Nak mengadu kat siapa, tak ada. Ni zaman kita. Rohingya berlaku pembunuhan, tak ada siapa pun tengok. Nak pergi, nak bagi amaran kat Myanmar. Myanmar, kalau kamu sentuh lagi jasad orang Islam, kami akan datang serang. Tidak ada. Tak ada siapa nak mengadu. Tak ada sebuah negara Islam yang mampu untuk dinaungi, menaungi kita, menaungi dia. Nak bernaung di bawah sebuah negara Islam, tak ada. Zaman itu dipanggil, selepas zaman menggigit ini, dipanggil Mulkan Jabariyan. Zaman memaksa. Pemerintahan yang memaksa. Zaman diktator. Paksa orang. Buat akta macam-macam dan sebagainya. Paksa. Mesir, dipenjaranya pejuang Islam apa semua dan sebagainya. Dia ikut dia lah. Dia nak bunuh, dia nak seksa. Libya, Turki, Tunisia dan sebagainya. Sekali zaman itu pun sedang jatuh. Rejim diktator ni sedang jatuh. Selepas itu Nabi kata Mulkan Jabariyan berlaku ala minhaj ala nubuwah kembali. Berlaku seumpama zaman Nabi. Maknanya zaman ini, zaman kita rasa zaman ini zaman last. Zaman akhir zaman. Zaman yang akan muncul Imam Mahdi, zaman yang akan muncul Nabi Isa. Cuma adakah kita akan bertemu ataupun tidak, itu kita tidak tahu. Tapi zaman ini zaman yang penuh fitnah. Dajjalnya adalah di zaman kita ini. Dajjalnya zaman kita ini. Fitnah yang besar berlaku di zaman kita ini. Sebab selepas ini Nabi kata berlaku kembali zaman Nuh. Ini akan berlaku Dajjal yang besar. Syaitan akan bekerja keras zaman ini. Sebab inilah peluang terakhir syaitan untuk menyesatkan seluruh umat Islam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Lepas tu ketika orang semua dengan Ramadan, dengan Tarawih, tuan-tuan pergi jalan Batu Kurau, makin meriah. Lepas Taman Lela tu, tengok, makin meriah. Meriah konser, karaoke. Makin meriah sampai pagi. Tuan-tuan jalan pukul 2 pagi. Kuat. Sahur-sahur depa menyanyi-nyanyi, sahur-sahur depa balik. Orang ketika zaman ni, masa yang Allah, yang Nabi sebut faya ajaban liman adraka ramadana la yaghfirullah. Aku hairan orang yang berada di bulan Ramadan ni, dia berada dalam bulan Ramadan ni, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku hairan, apa yang orang ni buat dalam bulan Ramadan? Zaman Nabi pelik. Zaman kita ni tak pelik. Ni akhir zaman. 4 hari lepas, 5 hari lepas, orang Kampung Perak, orang cerita kata, Ustaz, kami pergi mayang di Kuala Kangsar, dia kata ada satu surau, dia kata azan-azan, dia kata kami ada 4 orang, dia kata 4 orang, dia kata ada tu azan ni, tengok sebelah ada Tok Hinu, dia kata Tok Hinu dia kelang, kami tengok tu ada 8 orang dalam Ustaz, keliling rumah-rumah Melayu, dia kata kereta ada, tapi orang tak pergi masjid, tak pergi surau. Ni zaman kita tak minat nak mari rumah Allah Subhanahu wa taala. Hindu tu pun penuh. Keliling rumah Hindu tak ada, kata. Ada 8 orang dah keliling 8 orang ada. Hak ni duk azan ada 4 orang. Ni zaman kita ada zaman fitnah yang besar. Kalau kita tidak punya kekuatan keimanan, kekuatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebuh kita. Apatah lagi nak berhadapan, nak berjuang, nak berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala lagi. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi diuji dengan panas, diuji dengan tak baju, dia tak ada kasut, lapar, dahaga dan sebagainya, berperang lagi melawan musuh. Tetapi oleh kerana kekuatan keimanan yang ada itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Jadi kita muhasabah pada diri kita bahawa Ramadan ini sebenarnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab kita nak kumpulkan ketakwaan itu ialah ni dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi dengan amalan kita dan sebagainya, keyakinan kita, puasa kita dan sebagainya, sebenarnya membentuk diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sekadar itu sajalah tuan-tuan, renungan kita bersama, satu peristiwa besar, iaitu perangan Badar yang banyak artinya kepada kita sebagai umat Islam untuk menjadi panduan kepada kita untuk terus
berada dalam dunia yang semakin mencabar pada hari ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.